Assalamualaikum, salam sejahtera. Tahniah kepada anda kerana telah mendaftar di Diploma EH 110 Fakulti Kejuruteraan Kimia. Saya perkenalkan diri saya ialah Puan Nurhaliza Aziz, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Kampus Pasir Gudang. Hari ini saya akan beri taklimat seberingkas mengenai Fakulti Kejuruteraan Kimia. Okey. Kandungan taklimat hari ini, kita akan melihat kepada perkara yang pertama ialah pengenalan mengenai Fakulti Kejuruteraan Kimia. Lepas tu kita akan lihat kepada fasilitis pengajaran yang ada di fakulti. Kita akan melihat kepada pelan pengajian pelajar EH 110 dan akhir sekali seberingkas mengenai Persatuan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia. Okey, pengenalan. Setelah anda mendaftar sebagai pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia, perkara pertama yang anda perlu tahu ialah program educational objective. Program educational objective is what the program is preparing the graduates for in their career and professional life. Bermaksud program diploma ini akan menyediakan anda sebagai graduate yang boleh berkerjaya di masa hadapan dan mempunyai kerjaya sebagai seorang profesional. Perkara pertama iaitu PEO yang pertama ialah Assistant Engineers who are committed in sustainable development agenda and engage in social responsibility in the community. Dan PEO yang kedua ialah Assistant Engineers who are competent and progress in their career in chemical engineering and any related industry. Okey. Perkara kedua yang perlu pelajar tahu ialah program outcomes. Apa itu program outcomes? Program outcomes adalah specific statement regarding graduates' knowledge, skill and attitude that describe what students are expected to know and be able to perform or attain at the graduations of time. Ini bermakna pelajar akan dinilai mengenai ilmu yang pelajar ada, kemahiran yang pelajar dapat dan juga sikap pelajar setelah 6 semester mereka berada di fakulti. Okey. Apakah program outcomes yang kita akan nilai sepanjang pelajar berada di fakulti? Kita ada 12 program outcomes. Yang pertama is applications of knowledge of mathematics, science and engineering fundamental toward practical procedures and practice. PO kedua, kita akan identify and analyze well-defined chemical engineering problems. Yang ketiga, melibatkan design solutions. Yang keempat, pelajar akan conduct investigations related to chemical engineering. Yang kelima, pelajar akan identify dan apply appropriate technique and resources and IT tools. Yang keenam, pelajar perlu demonstrate the awareness on the social, health, safety and legal. Dan yang ketujuh, pelajar perlu faham atau understand and evaluate the sustainable impact of engineering technicians' work. Yang ke-8, pelajar perlu understand and commit a professional ethics and responsibility and norms of technician practice. Yang ke-9, function effectively as individual and as a member of a leader in a diverse technical team. Yang ke-10, pelajar perlu tahu bagaimana berkomunikasi secara efektif. Dan yang ke-11, pelajar perlu demonstrate ataupun menunjukkan sikap awareness dan understanding of management, business practice and entrepreneur competency. Dan yang ke-12, pelajar perlu tahu the needs and have the ability to work as independent and lifelong learning. Okey, sekarang kita lihat kepada carta organisasi di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Dimulai dengan saya sebagai Ketua Pusat Pengajian dan diikuti oleh Dr. Ahmad Rafizan dan diikuti juga dengan pensyarah kanan. Kita ada 3 pensyarah kanan iaitu Puan Siti Hajar, Dr. Wan Nur Fazlina dan juga Encik Muhammad bin Abdullah.
Selepas pensyarah kanan, kita juga ada pensyarah-pensyarah yang akan mengajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Mereka ialah Encik Ahmad Ramli Rashidi, Puan Salmi Nur Ain Sanusi, diikuti oleh Puan Nur Fadilah Muhammad, Encik Muhammad Haikal, Puan Nur Ain Abu Samah, Encik Razmi Roslan, Cik Arba Ana Muhammad, Puan Sharifah Izuna Said Jamaluddin, Puan Nurin Hafizah, Puan Nur Hafini Hambali, Encik Muhammad Imran Ismail, Encik Muhammad Zaki Syukur, Encik Omar Sajihan Ilham, Encik Nur Hidayu Abdurrani dan juga Puan Nurul Hazwani Sabri. Selain daripada staf akademik, Fakulti Kejuruteraan Kimia juga mempunyai staf bukan akademik atau kita kenali sebagai staf teknikal. Di bawah staf teknikal ni kita ada 2 penolong jurutera dan juga 2 penolong pegawai sains. Penolong jurutera pertama ialah Puan Maria Abdul Ghani. Penolong jurutera kedua ialah Puan Aliyah Ahmad Syahrudin. Dan kita ada penolong pegawai sains iaitu Cik Nur Haslina Hambari dan Puan Sharifah Sakinah Abdullah. Pelajar perlu mengenali semua staf teknikal ini kerana mereka lah yang akan membantu pelajar semasa membuat makmal ataupun latihan amali, dan mereka lah yang akan menjaga dan memantau pergerakan pelajar di dalam makmal. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada fasiliti pengajaran dan infrastruktur yang ada di Fakulti Kejuruteraan Kimia yang akan diguna pakai oleh semua pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Seterusnya kita lihat kemudahan makmal yang terdapat di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Boleh dikatakan di Fakulti Kejuruteraan Kimia kita mempunyai kelengkapan yang lengkap dan boleh dikategorikan juga sebagai world class research facilities. Antara makmal yang ada di Fakulti Kejuruteraan Kimia, kita ada Integrated Biodiesel Pilot Plant. Kita cuba menerapkan elemen yang ada di industri dan kita cuba bawa elemen industri itu kepada pengajaran di fakulti. Kalau pelajar dapat lihat, di Integrated Biodiesel Pilot Plant ialah kita tidak menggunakan bench scale ataupun lab yang kecil. Pilot plant ni lebih menyerupai plant yang sebenar yang terdapat di industri diguna pakai semasa pengajaran. Dan kita juga ada, kita kenali sebagai analytical equipment. Analytical equipment ni apabila kita melakukan penyelidikan, jadi pelajar mempunyai peluang ataupun boleh mendapat ilmu melalui penggunaan yang moden. Antara alat yang terdapat di makmal analisis di Fakulti Kejuruteraan Kimia, kita ada Atomic Absorption Spectrometer, Inductive Coupled Plasma, Elemental Analyzer, Differential Scanning Calorimeter, High Performance Leukemic Chromatography, Fourier Transform Infrared, dan akhir sekali kita ada UV-based Spectrophotometer. Okey, dan ini pula ialah salah satu kemudahan yang kita ada di Fakulti Kejuruteraan Kimia, iaitu Process Control and Instrumentation Laboratory, di mana kita ataupun kita mengaplikasikan contoh yang sebenar daripada industri di dalam fasiliti di Kejuruteraan Kimia. Dan kalau kita lihat di sini ialah latihan yang kita kendalikan kepada jurutera dan juruteknik daripada syarikat luar menggunakan alatan yang kita ada di fakulti. Keseluruhan makmal yang kita ada, kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, kita ada Analysis Lab, Environmental Lab, Bioprocess Lab, Chemistry Lab, Computer Lab, kita
kita ada Heat Transfer Lab, Thermodynamic Labs, Fluid Mechanics, Process Control Lab, dan akhir sekali kita ada Pilot Plant. Kesemua fasiliti ini akan diguna pakai untuk pengajaran di fakulti. Seterusnya kita akan lihat kepada pelan pengajian EH110. Sekiranya anda ialah pelajar kejuruteraan kimia, di depan ini ialah pelan pengajian Diploma Kejuruteraan Kimia EH110. Bagi pelajar-pelajar pada semester yang telah mendaftar pada semester ini, ID pelan pengajian anda ialah 7078. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada kolom pertama, kita ada kod. Kod ini ialah kod setiap kos, diikuti oleh course name, iaitu nama kursus, diikuti oleh unit kredit, iaitu SLT, dan prasyarat bagi kursus itu, dan di sebelah kanan sini kita ada syarahan, tutorial dan praktikal. Syarahan, tutorial dan praktikal, nombor-nombor yang tertera di sini menunjukkan bahawa contohnya kita ada 3 jam syarahan, 1 jam tutorial dan tiada praktikal. Okey. Dan untuk kursus-kursus yang mempunyai prasyarat, kita lihat kepada contoh ELC 121 menjadi prasyarat kepada ELC 151. Ini bermakna untuk mendaftar kursus ELC 151, pelajar perlu lulus kod ELC 121. Andai kata pelajar tidak lulus ELC 121, mereka tidak akan dibenarkan untuk mendaftar kod ELC 151. Di samping itu, di dalam pelan pengajian ini juga menunjukkan jumlah kredit bagi setiap semester. Contohnya, untuk semester pertama, pelajar hanya mengambil sebanyak 17 kredit hours. Okey. Dan kita lihat pula, okey, ini ialah sambungan daripada pelan pengajian pelajar. Ini ialah bagi semester 3 dan 4. Seperti biasa, kita akan lihat jumlah jam kredit bagi setiap semester. Kita ada prasyarat bagi setiap kursus dan juga kita ada jumlah jam yang telah ditetapkan bagi setiap kursus. Okey, begitu juga. Okey, dan kita lihat juga sambungan kepada semester 5 dan semester 6. Dan kalau kita lihat di semester 5, kita ada kursus elektif. Okey, untuk kursus elektif kita ada 3 jam kredit. Dan antara yang boleh dipilih sebagai kursus elektif adalah kursus-kursus yang telah ditetapkan di dalam pelan pengajian. Dan untuk semester 5, kita ada 17 kredit. Seperti biasa, di sini akan menerangkan mengenai jumlah untuk syarahan, tutorial dan makmal. Manakala untuk semester 6, pelajar akan menjalani latihan industri, di mana pelajar perlu mendapatkan tempat di industri dan akan menjalankan latihan industri selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan ni ia bersamaan dengan 12 kredit. Okey, selepas atau selesai sahaja latihan industri, pelajar akan dikira sebagai tamat pengajian. Okey, selesai dengan pelan pengajian, kita akan lihat pula kepada kitaran akademik pelajar. Apabila pelajar mendaftar sebagai pelajar di fakulti, pelajar akan diberi atau dibahagikan mengikut kumpulan yang tertentu. Setelah mendapat kumpulan yang diberikan, pelajar perlu mendaftar kursus dan seterusnya membuat pembayaran yuran dan kelas akan bermula.
kuliah akan berlangsung selama 14 minggu dan sepanjang masa itu pelajar perlu mengikuti kuliah seperti biasa. Dan pada masa yang sama, setelah mendaftar, pelajar juga perlu membuat validasi pendaftaran kursus. Tempoh masa antara pendaftaran kursus dengan validasi adalah lebih kurang dalam masa 4 minggu. Okay. Selepas validasi, perlu ada semakan untuk yang gugur taraf. Apa yang maksud gugur taraf? Kenapa dia mendapat gugur taraf? So, gugur taraf ini berlaku sekiranya pelajar gagal membayar yuran pengajian. Okay. Seterusnya, pelajar perlu mengisi sufur bagi setiap kursus. Dan pelajar, sekiranya kita mempunyai peperiksaan akhir, pelajar akan diminta untuk rujuk jadual peperiksaan mengikut kursus yang didaftarkan. Dan seterusnya, pelajar perlu mencetak slip menduduki peperiksaan akhir. Pelajar akan menduduki peperiksaan akhir dan akan mendapat keputusan. Dan kitaran ini akan bersambung sehinggalah pelajar tamat pengajian. Okey, seterusnya ialah peraturan akademik 2017. Okey, seterusnya antara keperluan yang saya wajibkan kepada semua pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia adalah peraturan akademik. Okey, buku ni, peraturan akademik ini boleh diakses atau boleh download daripada website HEA UiTM. Okay, sekiranya pelajar boleh scan QR code yang tertera, pelajar boleh download soft copy untuk keperluan pelajar. Okey, ini ialah mukadimah bagi buku peraturan akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2017, buku hijau ni. Okey, pelajar boleh download. Dan antara yang diperkatakan di dalam mukadimah ini ialah pemakaian peraturan akademik ini berkuat kuasa bagi program diploma dan sarjana muda bermula sesi akademik Jun 2017. Ini ialah peraturan akademik terbaru dan terpakai kepada semua pelajar UiTM seluruh Malaysia. Okey, seterusnya saya ingin menyentuh sedikit mengenai tanggungjawab pelajar yang telah ditulis di dalam buku peraturan akademik ini. Okey, sebagai peringatan, di mana pelajar perlu menyempurnakan tanggungjawab berikut untuk membolehkan universiti memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Perkara yang pertama, pelajar perlu memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan di dalam buku peraturan akademik ini. Seterusnya, pelajar mengambil tindakan sewajarnya bersesuaian dengan peraturan yang digariskan di dalam peraturan akademik dengan cara menyempurnakan semua keperluan akademik yang termaktub dalam kurikulum program pengajian, membuat pendaftaran kursus, membuat validasi pendaftaran kursus, membayar yuran mengikut masa dan jumlah yang ditetapkan, menghadiri kuliah, latihan amali ataupun latihan industri ataupun latihan klinikal yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Yang ketiga, pelajar perlu mengambil tindakan proaktif bagi mendapatkan panduan dan nasihat daripada pensyarah, penasihat akademik, staf pentadbiran dan juga pihak pengurusan. Okay. Dan seterusnya, pelajar perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Disebabkan itulah saya sangat mementingkan pelajar untuk memahami segala peraturan yang telah ditetapkan di dalam buku peraturan akademik ini. Okey, ini adalah perkara-perkara yang terdapat di dalam buku peraturan akademik
Dan kalau kita lihat, semua perkara-perkara ini melibatkan contohnya seperti cuti khas, gugur taraf, kemasukan pelajar, status pelajar, keperluan akademik dan seterusnya. Nah, sekiranya pelajar tidak dapat memahami perkara-perkara yang ada di dalam buku peraturan akademik ini, pelajar boleh berjumpa dengan penasihat akademik untuk penerangan selanjutnya. Ataupun sekiranya penasihat akademik tidak available, tidak dapat menjawab soalan itu, pelajar boleh terus kepada ketua pusat pengajian, iaitu saya, ataupun kepada mana-mana pensyarah untuk bertanya mengenai perkara-perkara yang terdapat di dalam buku peraturan akademik ini. Okey, akhir sekali saya ingin menerangkan sedikit mengenai persatuan pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Ini ialah CHES. CHES ialah Chemical Engineering Student Society. Student Society ni ialah persatuan pelajar bagi Chemical Engineering ataupun kita kenali sebagai Kejuruteraan Kimia. CHES ni diteraju oleh pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia yang terdiri daripada berbagai semester daripada semester 1 sehinggalah semester 5. Kebanyakannya diterajui oleh pelajar semester 5 kerana pelajar semester 6 akan berada di latihan industri. Okay, antara aktiviti yang dilakukan contohnya seperti fire drill, kita juga ada aktiviti environment dan kita ada juga aktiviti seperti sukan, marathon, run dan semua ini akan dibuat secara bekerjasama antara pelajar-pelajar dan juga akan dimonitor atau dipantau oleh penasihat persatuan pelajar. Dan gambar-gambar yang saya sharekan ini ialah sebahagian daripada internship program kita ataupun kita panggil sebagai job experience, di mana selesai sahaja 5 semester pelajar mengikuti ataupun menimba ilmu di dalam bilik kuliah. Pada semester akhir iaitu semester 6, pelajar perlu mendapatkan tempat untuk latihan industri dan ini antara tempat pelajar kita mendapat latihan industri. Di samping itu, kita juga ada membuat lawatan ke kilang ataupun industri yang berdekatan. Okay. Jadi, itu sahaja sedikit penerangan mengenai Fakulti Kejuruteraan Kimia. Sekiranya ada masalah, pelajar boleh berjumpa dengan saya dan pensyarah yang lain. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang telah mendaftar di Fakulti Kejuruteraan Kimia. Saya berdoa dan berharap perjalanan pengajian anda di fakulti ini akan membuahkan hasil yang anda impikan. Jadi, kalau kita lihat kepada quotations daripada Mark Zuckerberg ni, dia mengatakan, some people dream of success while others wake up and work hard at it. Sekiranya kita mimpikan kejayaan, tetapi andai kata kita tak buat apa-apa, memang kejayaan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Tetapi sekiranya kita mimpikan kejayaan, kita bangun daripada mimpi itu dan kita bekerja keras, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita impikan. Jadi dengan itu, sekian saja daripada saya, Nurhaliza Aziz, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Kampus Pasir Gudang. Terima kasih. Assalamualaikum.